A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. InsyaAllah kita teruskan bacaan daripada kitab Al-Hadis Al-Muntakhabah. Masih lagi dalam bab ilmu dan zikir dan bab kecilnya kelebihan Al-Quran. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifzi zakat Ramadan. فأتاني آت فجعل تجأبوا من الطعام فأخذته قلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة قال فخليت عنه فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قال قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه قد كذلك وسيعود فعرفت إنه سيعود يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود فرسلته فجأة يخسو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعوذ برحمته فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك وقلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود فرسلته الثالثة فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر 3 مرات إنك تزعم لا تعود ثم تعود قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هن قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى الآخر حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقرؤك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله أما أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ما هي فقلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وكانوا أخرس شيء على الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم
amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadzubun ta'lamu man tukhatibu mundu salasi layalin ya Aba Hurairah qala la qala zalika syaitan. Rawahu al-Bukhari. Panjang sikit hadis dia ni. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melantik saya untuk menjaga harta zakat fitrah, zakat Ramadan. Seorang lelaki telah datang dan mula meraup bijirin daripada harta zakat itu dengan kedua tangannya. Saya telah menangkapnya dan berkata kepadanya, saya mesti bawa kamu kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, saya ni seorang yang berhajat, saya menanggung ahli keluarga dan saya sangat memerlukan. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata lagi, lantas saya telah melepaskannya. Setelah pagi hari, saya telah berjumpa Nabi SAW dan baginda SAW telah berkata kepada saya, wahai Abu Hurairah, apakah yang telah dilakukan oleh tawanan kamu semalam? Yakni Allah Ta'ala telah mengkhabarkan peristiwa itu kepada baginda SAW. Saya pun menjawab, wahai Rasulullah, dia telah mengadu kesusahannya yang sangat memerlukan dan dia menanggung dari keluarganya. Maka saya telah belas kasihan terhadapnya, maka saya telah melepaskannya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjaga-jagalah, dia akan membohongimu, dia telah membohongimu dan dia akan datang lagi. Lantaran sabdaan Nabi SAW itu, saya telah meyakini bahawa dia pasti akan datang. Maka saya terus menunggunya. Dia datang lagi dan mula meraup bijirin dengan kedua tangannya. Saya telah menangkapnya dan berkata, saya mesti membawa kamu kepada Nabi SAW. Dia berkata, tolonglah lepaskan saya. Saya ini seorang yang sangat memerlukan. Saya menanggung ahli keluarga saya. Saya tidak akan datang lagi. Lantaran itu saya merasa belas kasihan terhadapnya. Maka saya telah melepaskannya. Apabila pagi, baginda SAW bersabda pada saya, wahai Abu Hurairah, apakah yang telah dilakukan oleh tawananmu? Saya menjawab, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengadu keadaannya yang sangat memerlukan dan dia menanggung saraan ahli keluarganya. Maka saya telah merasa kasihan kepadanya dan saya telah melepaskannya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, berhati-hatilah, dia telah membohongi kamu dan dia akan datang lagi. Lantas itu lantaran itu saya terus menunggunya. Dia datang lagi dan telah meraup bijirin dengan kedua-dua tangannya. Saya telah menangkapnya dan berkata, saya mesti membawa kamu berjumpa Nabi SAW. Ini kali ketiga dan terakhir. Kerana berjanji bahawa kamu tidak akan datang, tetapi kamu datang juga. Dia berkata, lepaskanlah saya. Saya akan mengajarkan kamu ayat-ayat yang dengan perantaraannya Allah Ta'ala akan memberi manfaat kepada kamu. Saya bertanya, apakah ayat-ayat itu? Dia menjawab, apabila kamu hendak berbaring di tempat tidur kamu, maka bacalah ayat kursi. Maka Allah SWT akan mengutuskan untuk kamu seorang penjaga dan syaitan tidak akan dapat menghampiri kamu sehingga ke subuh. Lantaran itu saya telah melepaskannya. Pada waktu pagi, Rasulullah SAW telah bertanya kepada saya, apakah yang telah dilakukan oleh tawanan kamu semalam? Saya menjawab, dia datang kepada saya bahawa dia katakan kepada saya bahawa dia akan ajarkan kepada saya ayat-ayat yang dengan perantaraannya Allah akan memberi manfaat kepada saya. Maka kali ini pun saya melepaskannya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah ayat-ayat itu? Dan saya menjawab,
dia berkata bahawa apabila kamu mula berbaring di tempat tidur, maka bacalah ayat kursi hingga ke akhirnya. Maka Allah Ta'ala akan utuskan seorang penjaga untuk kamu, dan sehingga ke subuh tidak ada syaitan yang boleh menghampiri kamu. Perawi mengatakan bahawa para sahabat Ridwanullah sangat gemar terhadap perkara kebaikan. Oleh itu pada kali terakhir setelah mendengar perkara kebaikan, lawannya itu dilepaskan. Baginda SAW bersabda, maknanya para sahabat ni dia suka dapat benda-benda macam ni, perkara-perkara yang bermanfaat, yang elok-elok, yang baik-baik. Jadi dia, sebab Abu Hurairah dia dapat tips macam ni, dia rasa happy, dia telah lepaskan. Baginda SAW bersabda, dengarlah, dia telah bercakap benar dengan kamu walaupun dia pendusta besar. Kadzub, pendusta besar. Wahai Abu Hurairah, apakah kamu tahu dengan siapakah kamu berbicara semenjak 3 malam ni? Saya menjawab, saya tak tahu. Baginda SAW bersabda, dialah syaitan yang datang dengan tipu daya untuk mengurangkan harta zakat. Hadis ini adalah riwayat Bukhari. Dalam riwayat Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari pula, syaitan telah berkata, apabila kamu memasuki rumah, bacalah ayat-ayat itu, nescaya syaitan, jin dan seumpamanya tidak akan menghampirimu. Ini sebagaimana dalam riwayat At-Tirmizi. Alhamdulillah kita telah dengar satu hadis yang kisah panjang Bukhari, ini hadis sahih Bukhari. Maknanya baca ayat Quran bukan sebarang ayat Quran. Kalau kita baca Qul a'udzu birabbin nas, syaitan tak lari kan. Allah Taala tak hantar penjaga. Tapi kalau baca ayat kursi sebelum tidur ataupun semasa kita berada di perbaringan nak tidur tu, nak tubuh rebah badan kita tu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan hantar satu penjaga yang khusus yang akan jaga kita. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik untuk kita dapat faham, kita dapat amal dan kita dapat sampaikan pada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau lah Tuhan, tiada Tuhan melainkan Engkau, ya Allah. Engkau lah yang maha agung, Engkau lah yang maha kuasa, Engkau lah yang maha agung, Engkau lah yang maha mulia. Ya Allah, dengan segala kemuliaan-Mu, dengan segala keagungan-Mu kami bermohon, kasihanilah kami, maafkanlah kami, kesianlah pada kami, rahmatilah kami, ihsanlah pada kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa-dosa yang kami sedar atau yang kami tak sedar, yang kami tahu atau yang kami tak tahu. Dosa-dosa yang besar maupun yang kecil, ya Allah, yang zahir ataupun yang batin, yang tersembunyi maupun yang nyata, yang awal maupun yang akhir. Ya Allah, Tuhan kami, kesianlah pada kami, ya Allah. Umur kami ini bukannya panjang, ya Allah, tapi apa akibat daripada umur kami ini, kami akan hadapi kehidupan akhirat yang kekal selama-lamanya, ya Allah. Ya Allah, maafkan salah silap kami, ya Allah. Maafkan kami segala kelemahan kami, kekurangan kami. Maafkan kami, ampunkanlah kami, ya Allah. Ya Allah, berilah taufik yang sempurna untuk kami benar-benar dapat jaga agama-Mu, ya Allah. Dapat kami amalkan agama-Mu dengan sempurna, dengan cara yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan siang, malam, pagi, petang, subuh, senja kami adalah masa-masa yang akan membawa kemuliaan pada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami mencintai kalam-Mu, ya Allah, mencintai Al-Quran. Jadikanlah hati kami, ya Allah, sentiasa rindu untuk mendengar bacaan Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah pada kami, ya Allah, keyakinan dengan kehebatan, dengan kemuliaan ayat-ayat-Mu, ya Allah, sebagaimana keyakinan yang telah diperoleh oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami, ya Allah. Kami ini hujung akhir zaman, ya Allah. Kami ini hujung akhir zaman. Jika Engkau tak bantu kami, Kau tak pandu kami, Kau tak beri inayah-Mu, hidayah-Mu pada kami, ya Allah, taufik-Mu pada kami, ya Allah, pasti kami akan binasa, kami akan tersesat, ya Allah. Ya Allah, jagalah kami, ya Allah, jangan biarkan kami kepada diri kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma
Allah faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.